Ini satu hal lagi saya tengok ini tular di media sosial ni. Dah seminggu masih lagi belum mereda. Masih lagi belum mereda. Saya mengharapkan isu ini diredakan, tapi masih lagi belum mereda nampaknya. Kerana dah seminggu lebih. Kisah bagaimana anak kepada Tan Sri Modi, anak lelaki dia memakai nama Muslim priest ataupun padri Muslim. Ini menimbulkan polemik yang tak sepatutnya berlaku. Kalau ini berlaku pada anak Datuk Najib, anak Datuk Zahid, anak pimpinan UMNO, rasanya lumat kena kerja. Ataupun anak Datuk Anwar Ibrahim. Kalau ini berlaku, confirm dia kerjakan orang. Tapi bab yang ini bila berlaku pada anak pada Tan Sri Modi, nampak senyap. Cyber trooper daripada sebelah sana, dia diam. Dia cari isu lain pula. Dipendamkan cerita tu. Sedangkan MyKMUNet menyiarkan kenyataan mufti yang menegur anak Tan Sri Modi kerana menggunakan gelaran priest, di mana umat Islam dinasihat agar mengelak dari terlibat dengan tindakan yang boleh disalah faham atau dikaitkan dengan agama lain. Jadi menurut kata ini Mufti Pulau Pinang, Wan Salim Wan Noh, keadaan ini boleh menjadi lebih buruk apabila ia membawa kepada hukum haram katanya. Wan Salim berkata menggunakan gelaran seperti priest boleh dia salah anggap kerana ia biasanya merujuk pada pembesar dalam agama lain. Jadi saya haraplah sahabat karib dalam Parti Perikatan Nasional ni tegurlah. Sahabat karibnya lah Parti PAS. Kenapa mereka diam diri? Kalaulah anak Zaid Amidi, kalaulah anak Datuk Zahid dan Datuk Najib, kalaulah berlaku pada anak Datuk Anwar Ibrahim, rasanya lumat saya. Confirm. Kalaulah anak Mak Sabu ke, confirm dikerjakan mereka. Tapi yang ini mereka berdiam diri. Kita mengharapkan agar mereka juga tegurlah segera. Jangan dibiarkan perkara ini berlalutan. Sebagaimana Mufti Kelantan, Saudara Muhammad Syukri Muhammad juga berpendapat seseorang yang mengaku Islam tidak boleh berbuat perkara-perkara yang berkaitan dengan agama lain pada diri mereka. Dia tegurlah. Bab-bab begini tegur. Kita setuju, okey. Kerajaan Negeri Kedah telah pun menutup semua premis menjual perjudian nombor ekor. Tapi kena fikir juga macam mana kalau judi online. Harus dipikir benda ni bersama, saudara, demi lestari umat Islam. Saya melihat perkara-perkara begini seboleh mungkin. Carilah upaya supaya isu-isu sebegini dapat diredakan. Cukup-cukuplah kita umat Islam ini bertelagah dalam isu-isu akidah, isu-isu yang saya rasa tak. Kita sekarang ni perlu maju ke depan. Ini tidak. UMNO dituduh bersengkokol dengan DAP. UMNO dituduh bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Sekarang ni bahawa kerajaan ini kerajaan yang tidak meletakkan Islam itu kepentingan segala-galanya kerana adanya DAP dan sebagainya. Jadi kadang ini kita laungkan. Sedangkan waktu yang sama dalam keliling kita masih lagi syarat dengan permasalahan. Saya harap benda-benda beginilah perlu ditegur. Kita bersetuju. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk Menteri Besar Kedah. Tapi saya dapat juga terima kiriman di beberapa daerah masih belum ditutup. Kalau nak buat betul-betul. Pastikan ada petugas-petugasnya di seluruh negeri. Bukan hanya tutup dekat Alostar ambil gambar. Tak boleh begitu saya. Bagaimana dengan perjudian online? Satu benda yang kita nak buat, kita nak bertindak, perlu dilakukan secara tuntas dan ada dia punya timbal balalnya. Kalau tidak nanti dah menimbulkan masalah, saudara. Sebab itu saya katakan bahawa sekarang ni bila mereka menyerang dulu mereka menyerang Datuk Seri Najib, menyerang Datuk Seri Zahid, macam-macam lah. Dengan doktrin yang diratib 24 jam sehari sekarang. Tapi hari ini bila persoalan tentang menyentuh Tan Sri Modi, dia bersenyap. Bagi saya ini hukum karma. Masalah skandal 600 bilion yang dibangkitkan, yang disiasat, rakyat nak tunggu. Saya ada kawan bertanya dengan saya, sejauh mana perkara ini akan dibangkitkan dan sebagainya. Saya mengatakan dengan Datuk Anwar Ibrahim, beliau telah melafazkan di dalam masjid dia akan melakukan tindakan. Dia tidak akan memandang enteng persoalan tersebut. Cuma masa je lah. Dia tak boleh nak buat secara terkupu rapah. Mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia melakukan tindakan itu selalunya tindakan yang tepat dan waktu tu yang paling penting. He will take a good time and then he whack. Itu Datuk Anwar Ibrahim. Dan saya berpandangan
Kalau tak silap saya, tadi ada 2-3 orang bertanya dengan saya katakan tunggu lepas bajet. Selepas bajet. Sebab kalau sebelum bajet dilakukan, mungkin ada juga kalangan beberapa orang yang akan diberkas oleh SPRM. Dan ini akan mewujudkan suasana yang agak chaos di Parlimen. Jadi mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia punya strateginya, okey, kita buat bajet, kita bentang bajet, dah selesai bajet, maka barulah tindakan akan diambil. Ini yang saya rasa akan dilakukan. Pandangan saya, mungkin salah. Saudara Adil Hamajid, salah Perikatan Nasional, dia orang tak kata betul. Itu keadaannya. Saya tak mau komen lah parti-parti dia orang, saudara. Mereka mengatakan mereka betul semua. Apa saja yang dilakukan sekarang ni oleh kerajaan perpaduan, semua tak betul. Hari-hari kita dengar. Ada pula laman sosial yang maki hamun saja. Cuma saya harapkan satu benda lah, saya cakap terus terang pada kawan-kawan, khususnya warga UMNO yang duk layan orang yang bukan UMNO menulis sesuatu tentang UMNO. Buat apa? Mereka tentu mencari keburukan keadaan ini. Ya, sebab saya haraplah kalau boleh isu agama perlu kita tegur. Bila kita tegur perlu ambil tindakan. Apa yang perlu kita lihat, apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaksanakan. Cuma saya berkeyakinan sebab sekarang ni masih lagi banyak cakap, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pun akan wujud kerajaan hancing lagi, tipu macam-macam lah. Saya kata sabar. Berderit nanti yang akan jadi calon untuk menjadi kluster mahkamah. Saya yakin begitu. Dan sekarang ni ada juga persoalan. Ada orang bertanya dengan saya dan ada juga tulisan dalam media sosial, banyak persoalan bahawa UMNO akan mengadakan perhimpunan agungnya. Ini banyak orang nak tahu bahawa Datuk Seri UMNO akan mengadakan perhimpunan agungnya pada tanggal 11 hingga 14 Januari mendatang, kira-kira dalam 2 minggu lagi, saudara. Tak sampai pun. Dan apakah UMNO akan mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tetamu? Ini persoalan. Banyak orang bertanya dengan saya. Saya katakan sekarang ini kena terima hakikat. Ini kerajaan perpaduan, kena dianggapkan bagaimana kita berada dalam Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional, bila MCA mengadakan perhimpunan agungnya, dia mengundang Presiden UMNO sebagai pengurusi Barisan Nasional untuk hadir dalam mesyuarat. Ada kalanya diberi kesempatan untuk berucap. Begitu juga kalau ada persidangan MIC ataupun PBRS. Kini kena terima hakikat. UMNO Barisan Nasional sudah berada dalam ikatan perpaduan bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Suka tak suka, wajar untuk orang kata ada budayanya, berbaik sangka, kena menerima, kena mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soal dia nak datang tak datang, soal lain. Saya ingat UMNO dengan PAS berbalas selama 60 tahun. Bila diadakan ini muafakat nasional, baru muafakat saja, saudara, tidak membentuk kerajaan, maka diundang Presiden PAS hadir. Sebab saya tengok tak ada orang pun menyentuh soal itu. Saya kata saya perlu menjelaskan. Soalnya sekarang ni, jangan pula kita agak UMNO ni kita nak bermusuh. Kita bukan bermusuh lah sekarang ni. Saya rasa sepatutnya sudah sampai waktunya sekarang ni kita berdamai. Dalam politik, saudara kena ingat, tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada juga teman yang berkekalan. Hari ini kita sudah pun bersatu dalam ikatan kerajaan perpaduan. UMNO sudah bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam gerombolan Pakatan Harapan tu ada Amanah, ada DAP. Suka tak suka, sebagai sahabat kena undang. Bila kita mengadakan majlis, kena panggil, kena jemput. Agak tidak manis. Saya tak tahulah, warga UMNO kita kena berlapang dada lah. Dan saya nak tanya, sampai bila kita nak menazahirkan kebencian? Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu pun pernah jadi timbalan presiden. Dia memanglah, saya yakin dia pun ada kerinduan juga untuk hadir, untuk menghadiri persidangan agung UMNO. Saya yakin di dalam gelodak jiwanya juga ada kerinduan di hatinya. Sebab ini perhimpunan agung UMNO ni, dia agak berbeza dengan perhimpunan parti-parti yang lain. Memang kita katakan sebab mereka jumlah perwakilan tak ramai dan dia punya susun aturnya. Kali UMNO tiap-tiap kali perhimpunan agungnya ditunggu-tunggu. Perbahasan usulnya, ucapan presiden, ucapan timbalan presiden, ucapan penangguhan dan sebagainya. Dan ketertiban bila kita mengadakan perhimpunan.
Ini membuatkan kadang-kadang siapa yang meninggalkan UMNO tengyang-nyang. Bagi ahli yang telah pun dipecat sebagai ahli UMNO, tentulah dia ada kerinduan untuk menghadiri Perhimpunan Agung UMNO. Begitu juga saya merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun memanglah dia mahu. Tapi bagaimana kata saudara Rafizi, seandainya ada jemputan, mereka akan berbincang. Memang sewajarnya begitu. Macam dulu kita bila Perikatan Nasional, Perikatan Nasional yang ditaja oleh Dr. Mahathir, dulu nak jemput kita ngadakan mesyuarat juga, memutuskan nak hantar tak hantar Presiden pergi. Dari sekarang ni saya melihat saya, jadi Pakatan Harapan telah pun memerintah mentadbir negara. Jadi saya kata demi atas nama perpaduan, sewajarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim diundang untuk hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO. Soal nak bagi dia berucap tak berucap itu soal lain. Tapi kena ingat, beliau adalah Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri adalah Presiden UMNO. Tak molek rasanya kalau timbalan Perdana Menteri tidak mengundang bosnya. Sehari ini suka tak suka kena terima hakikat. Bos Datuk Seri Zahid adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kerajaan, dalam parti, beliau adalah Presiden UMNO. Beliau bos. Tetapi dalam kerajaan yang dijemput sebagai kerajaan perpaduan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi perlu kita tangani, perlu kita tunjukkan sikap berlapang dada kita. Saya hairan kalau ada orang mempertikaikan. Saya yakin ada orang mempertikaikan kenapa nak bawa Anwar Ibrahim datang. Ini jelas lah bahawa nak membawakan Anwar ni, UMNO ni sudah pun nak menjual maruah dan sebagainya. Ini akan berlaku. Tapi sebelum itu berlaku, elok saya memberi pencerahan. Sudah sampai masanya, sampai bila kita nak berbalah. Dulu masa kita dengan PAS, jangan lupa saya tak lama pun, 2-3 tahun lepas, kita mengadakan muafakat nasional. Kita beri peluang Haji berucap di pentas Dewan Keramat, Dewan Merdeka. Haji berucap, Datuk saya berucap. Kemudian bila kita mengadakan perhimpunan, kita mengundang sahabat dalam muafakat nasional. Tapi kita tak undang dalam waktu itu PBM, sebab PBM bukan sahabat kita, bukan rakan kita. Walaupun waktu itu yang Muhammad Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri, bila kita mengadakan PAU, kita tak mengundang Tan Sri Muhyiddin. Sebab kehadiran Datuk Ismail Sabri hanya sebagai personality, diri dia. Duduklah jadi kerajaan, lepas itu jadi Perdana Menteri bersama-sama dengan PBM. Kita tak undang. Sebab kita bukan dalam persekongkolan. Ini kita persekongkolan. Saudara kena ingat ini, saudara tahu membezakan. Takkan tak pergi kalau dijemput. Sudah jadi rakan. Betul saudara Muhammad Azam, saya bersetuju. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim juga begitu rindukan untuk melihat teman-teman dia. Warga-warga UMNO juga ramai yang berkawan rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kita dipisahkan kerana berlakunya perbalahan, sengketa antara Presiden UMNO ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli-ahli dah tak boleh nak buat apa. Tambah-tambah lagi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan. Memanglah kita ada kerinduan, memang seronok ahli-ahli UMNO dah hadir dulu. Bila dengar dibicara Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Perhimpunan Agung tu, seronok. Kita jadikan itu sebagai oleh-oleh untuk bawa pulang ke kawasan, ke bahagian-bahagian, bicara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kita rindu. 20 tahun lebih, saudara. Tapi kalau dibezakan antara 20 tahun dengan 60 tahun, lebih teruk lagi 60 tahun. Kalau 60 tahun kita bersengketa dengan PAS, kita boleh mengundang mereka. Kenapa tak boleh pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini persoalan yang saya cuba ajukan pada anda semua. Ini kita harus berlapang dada, berfikir secara terbuka. Jangan kita tutup pemikiran kita untuk menjadi orang yang tidak ada berbudaya, tidak tahu berbahasa. Kena ingat saudara, orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Saya agak benda begitu. Sebab dalam keadaan-keadaan begini, saya bagus juga. Saya mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dijemput hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO kita ni, supaya tuntutan kita. Kita juga akan menuntut selalu Perhimpunan Agung UMNO selalunya ada usulnya, ada tuntutannya. Ini yang dijadikan dasar parti, iaitu kita minta bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengotakan apa yang telah dilafazkan oleh beliau sewaktu bicara untuk sempena awal tahun baru lepas.
Yang saya dah katakan semalam kemarin dulu, bahawa kali ini berbeza. Dulu Perdana Menteri berucap sempena sambutan Tahun Baru, dia berucap di pejabatnya ataupun di RTM dengan berlatar belakangkan bendera Malaysia dalam rostrum saya, dan ada teksnya. Kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim berbicara soal sambutan Tahun Baru ini secara lahir daripada dirinya di dalam kemuliaan masjid. Dan beliau menzahirkan itulah ungkapan-ungkapan begitu yang kita harapkan agar terlaksana. Antaranya kita katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu siasat dan mendakwa Perdana Menteri dan menteri-menteri yang memunggah berbilion wang negara ke luar negara. Ini juga kita dengar waktu beliau menjadi ketua pembangkang yang beliau bangkitkan dalam parlimen melalui Pandora Papers. Ini saya agak tertarik. Catatan Saudara Adam Malik dalam MyTV Online, dia kata dia memuatkan ungkapan Tahun Baru Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu. Antaranya katanya, apatah lagi orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, yang tata kelola mereka sewaktu berkuasa bukan dipunggah hanya ratusan juta ringgit, tetapi bilion ringgit dipunggah keluar negara. Katanya lagi, saudara, jadi saya nak nasihatkan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya. Itu kata Datuk Anwar Ibrahim mempericikan persoalan tersebut. Dan kita mengharapkan eloklah dia hadir ke Perhimpunan Agung UMNO supaya dapat mendengar suara hati, naluri warga UMNO yang tentu kita akan menuntut Perdana Menteri kita mengotakan janjinya. Ini tidak hanya sekadar memberi satu usul ataupun ungkapan kata-kata pada Presiden UMNO untuk disampaikan pada Menteri. Biar warga UMNO. Dan beliau tak, saya yakinlah saudara, boleh dikatakan kalaulah perwakilan yang ada ini yang seusia dengan beliau, mereka masih lagi berkawan rapat saudara. Bagaimana yang saya nyatakan tadi, kita dipisahkan oleh kuasa-kuasa tertentu. Dan Datuk Anwar Ibrahim pula dipisahkan, terpenjara dalam penjara. Jadi kita merasakan sahabat. Apa salahnya kita santun balik? Saya bersetuju saya. Jadi sebagaimana tulisan saudara Adam Malik tadi, dia kata kenyataan Datuk Anwar Ibrahim kali ini ada kekuatan, ada weight. Kerana dia bercakap sebagai orang yang memegang jawatan. Dia memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Seandainya Datuk Anwar Ibrahim bercakap di pentah-pentah politik, itu hanya dianggap sebagai satu retorika politik. Namun kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap sebagai ketua otoriti dan ketua pentadbiran negara. Maka sebagai pemerintah yang ada kuasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim harus segera membuat sesuatu pada apa yang dinyatakan olehnya waktu sempena awal Tahun Baru dulu. Dalam kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia memberi hint ataupun dia memberi gambaran wang negara pernah dicuri ataupun dialihkan dalam jumlah yang bukan sedikit, iaitu berbilion-bilion ringgit satu waktu dulu. Maka beliau perlu membuktikan kenyataannya itu bukan auta, bukan cakap kosong, tapi benar. Saudara, ia harus disusuli dengan tindakan dan siasatan. Kita faham, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyebut nama sesiapa, tapi ia terlalu jelas siapa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah, bukan saja mereka yang peka pada politik, bahkan rakyat Marhain juga tahu siapa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tentu sekali beliau bermaksudkan orang-orang tertentu yang memang segar dalam fikiran rakyat. Tambahnya lagi, saya kata merasakan bahawa antara permasalahan beliau dengan pemimpin, orang politik, menteri tersebut bertahun lamanya. Malah itulah merupakan punca perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Orang-orang ini perlu, sebab orang ini masih lagi mempunyai dana kewangan yang cukup besar di luar negara. Saya tak mahu menyebut nama itu saudara. Untuk apa saya mengeluhkan, biarlah pihak berkuasa yang mengambil tindakan, yang melakukan siasatan, dan biar mereka meminta supaya orang-orang itu yang mempunyai wang ratusan bilion di luar negara itu memulangkan kembali untuk rakyat. Saudara, jadi apa pun kisah lama saudara, ia tetap menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim
taat ini. Selalu saya katakan sebab itu dia orang tak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Walau kata apa pun, mereka tetap menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai orang yang berbahaya, sehingga perlu dihalang dari menjadi Perdana Menteri. Malahan bukan sekali saya, 2 kali. Waktu langkah Sheraton pun sekali. Jadi kali pertama, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, era Dr. Mahathir dulu, maka timbul isu-isu yang kita tahulah semua, tak payah nak ulang-ulang lagi, saudara. Kemudian berlaku pula langkah Sheraton. Soalnya sekarang, saudara, kini beliau sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah sebut. Jadi beliau perlu berbuat sesuatu supaya kata-kata Anwar Ibrahim itu akan dipercayai dan bukan sekadar sembang kosong. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga didesak agar Zeti Aziz ini dibawa ke mahkamah dengan sesegera mungkin, kerana bekas kes Gubernur Bank Negara ini ada kaitan dengan persoalan wang keluar masuk berbilun-bilun yang sebagaimana disebut oleh beliau. Ini juga perlu disiasat. Mana mungkin wang berbilun itu dipunggah keluar negara tanpa melalui bank negara. Adakah itu juga sebabnya maka kes Zeti Aziz ini masih belum dibawa ke mahkamah kerana hal rasuahnya? Kerana apakah ini mungkin is a tips of the iceberg? Sebab itu punca sekarang ni, kunci di situ letak pada Zeti. Jangan lupa Zeti pernah mengatakan dalam kenyataan media, tak silap saya, dia kata bawa saya ke mahkamah, saya akan bongkarkan semua. Nah, kita sekarang ni, rakyat hari ini mau segala-gala nak bongkar-bongkarlah. Bongkar sebab kita nak tahu. Sebab dah lama sangat negara kita, macam saya bercakap sahabat malam dulu pun, negara kita ni makmur, rakyat kita tak ramai, kita cuma ada 32 juta aja. Kenapa kita boleh hidup susah? Tak semestinya rakyat hidup menderita. Tak semestinya ada rakyat yang boleh dikatakan berada di bawah B40 dan kemiskinan. Tak perlu. Sepatutnya dalam saat-saat begini, sepatutnya setiap warga kita boleh mempunyai simpanan masa depannya, sovereign fundnya. Bagaimana berlaku di Norway dan negara luar sana, mereka ada rakyat menyimpan, sebab itu negara itu tak ada masalah. Tapi kita macam mana? Dalam keadaan begini, saya mengharapkan supaya kita mesti tuntas dalam pelaksanaan hukum. Wang yang dibelanjakan, yang dicuri, yang dipunggah daripada negara kita ni, dibawa ke luar negara ini, perlu dikembalikan. Dan bila kita dapat membawa balik kembali wang-wang negara, wang-wang yang diseleweng dan sebagainya, ataupun wang yang diambil melalui kegiatan rasuah dan sebagainya, wang-wang itu dipulangkan balik ke negara kita ini, maka kedudukan ringgit kita akan kuat. Secara pokok-pokok, jawatan lantikan politik masih dalam jabatan, boleh ke mereka yang rasuah didakwa? Kalau mereka melakukan kesilapan, dakwa mesti boleh didakwa, tak ada masalah. Saya melihat benda begini, sekarang saya tidak mahu untuk melihat bahawa keadilan itu tidak ditegakkan. Itu saja. Kita juga sudah letih dan lenjan melihat kebejatan politik itu, akhirnya rakyat menderita. Saya melihat banyak kes. Tapi apa-apa pun, saudara, saya ingat nak cakap tentang tentang ketua bahagian melancar kempen menentang Dr. Zahid. Jadi saya rasa tak sesuai, waktu tak sesuai, saya mungkin akan cakap besok lah, saudara. Tetapi dalam isu wang negara yang berada di luar negara, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Anwar Ibrahim dalam parlimen, isu Pandora Paper, Panama Paper, ini mesti dilakukan secara tuntas. Kalau tidak, orang akan melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap saja. Beliau tentu dah dapat bukti dah. Cuma saya yakin semua ini akan dilakukan selepas bajet. Sabarlah. Warga kita tenang dulu. Kita tunggu sehingga bajet bulan Februari. Saya berkeyakinan, saya deep in my heart, bahawa menjelang Februari nanti, ramailah mereka yang selama ini mendakwa mereka bersih, yang mendakwa selama ini tak ada kes, yang mendakwa orang, yang menuduh orang itu, orang ini sebagainya, mereka juga akan memakai baju berwarna ungu.